Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak terangkan tentang eksperimen single slit. Seperti yang awak nampak kat sini, bila kita cakap tentang single slit, kita melibatkan slit yang hanya ada satu hole saja atau satu lubang saja, iaitu this is the kita kata the light having diffraction here, the light mengalami halangan, ada halangan, light tu akan mengalami diffraction kat sini sebelum dia interfere at this screen. Dan nanti kejap lagi selepas saya terangkan bentuk bagi interference, the pattern, nanti saya tunjukkan kenapakah dengan hanya single slit saja ataupun satu source sahaja tapi interference boleh berlaku. Kita mulakan dengan yang pertama adalah the pattern of interference. Apa yang awak dapat perhatikan kat sini? Pattern bagi single slit adalah tengah-tengah ni ataupun central maximum ataupun central bright ni sangat terang dan sangat lebar berbanding the first maximum, the second maximum. Dia dah semakin besar, dia paling besar dekat central maximum, jadi semakin kecil dan semakin kecil bila dia menjauhi central. Dahlah dia makin kecil, dia juga semakin kurang intensity dia. Keamatan cahaya dia berkurangan. Berbeza dengan yang double slit yang kita pernah bincang sebelum ni. Yang double slit punya width of dark pun sama. Tapi yang ini central dengan central bright dengan another bright semakin berkurangan dia punya width. Dengan dark pun dia tak sama dia punya width dia. So apa perbezaan ketara yang kita nampak dari segi width of the fringes? Itu yang pertama, kelebaran. Yang kedua adalah intensity. So kalau saya nak bandingkan yang double slit dengan single slit, apakah perbezaan utama? Yang pertama dari segi width, yang kedua dari segi intensity. Yang double slit width dia constant, single slit does not constant. Sama juga dengan intensity, pada yang double slit adalah constant, pada single slit does not constant. Itu adalah dua perbezaan yang utama bagi single slit dan yang double slit. Kemudian, kenapakah tadi walaupun nampak macam satu sumber, one source of light, kenapa wujudnya interference? Disebabkan ini. Masih ingat lagi yang kita bincangkan sebelum ini, Huygens principle in a wavefront, pada satu wave, on a wavefront. Sebenarnya dalam wave, dekat atas wavefront ada banyak secondary source pada wavefront berkenaan. Dalam kes ini ditunjukkan sebagai example, nampak macam satu source tapi on the same source ada lagi 3 sumber lain yang utama. Sumber-sumber ni lah sebenarnya yang menjadikan nampak macam single source tapi sebenarnya more than one. Sebab itulah terhasilnya maximum and minimum interference pattern dekat screen. Dan itu adalah yang kedua, kenapa
walaupun nampak seperti satu source, tapi yang terhasil adalah interference. Di mana kita pernah bincang interference berlaku bila there is a superposition between two or more wave. So walaupun nampak macam satu wave, sebenarnya ada 3 sumber wave pada satu source yang sama. Okey, dan kita nak terus bagi pada formula yang awak boleh tengok sendiri. Formula yang kita ada dalam single slit, kita mula dengan dark dulu ataupun destruktif. Formula bagi destruktif untuk single slit lebih kurang sama dengan konstruktif bagi yang double slit. Okey, tapi ada sikit beza lah. Bezanya adalah sini sebelum ni kita buat YAM, sini YN, dan kita bezakan dengan N kecil. Instead of M sebelum ni, kita letak dia N sebagai perbezaan saja. Dan sebelum ni kita ada D, sekarang A. A ni apa? A ni adalah width of slit. Sebelum ni kita ada, yang kita ada sebelum ni adalah the distance between two slits. Sekarang ni hanya berapakah lebar bagi single slit tu sahaja. Okey, dan perbezaan sekarang kita tak ada nilai N sama dengan kosong, maksudnya the first minimum or the first drop fringe is equal to your first order. Okey, dan ini berbeza dengan sebelum ni yang double slit. Yang double slit punya first order, zeroth order adalah first minimum. Tapi yang ini first order is equal to first minimum, because kalau awak tengok formula, N tak boleh mula daripada kosong. Jika N sama dengan kosong, nilai Y sama dengan kosong kan. Sebab tu the minimum N yang boleh masuk dalam formula adalah sama dengan 1. So straightforward lah. Second minimum, third minimum equal to third 3. Fourth minimum, fourth dark fringe equal to 4 lah N dia. Okay, itu untuk minimum ataupun dark. Dan untuk maksimum kita ada N tambah setengah lambda D over E adalah for your maximum. Ni jarak apa? Jarak daripada central bright to the first minimum atau maximum. Kalau kita bagi pada gambar tadi, sekejap minta maaf, pada gambar ini yang mana satu first Y, satu YN, maximum atau minimum adalah, okey, boleh nampak kat sini, saya besarkan sedikit. Okey, jarak daripada ini saya panggil Y1. Y1 yang mana? Y1 yang minimum, iaitu melibatkan dark. Tapi daripada central kepada bright, ini Y1 juga, tapi Y1 yang melibatkan bright. Okey, itulah dua formula yang kita ada. So kalau kita tengok kita punya table, awak pun ada table ini. Untuk diffraction single slit kita, inilah formula kita, di mana Yn equal to N plus half lambda D over E untuk konstruktif dan N lambda D over E untuk destruktif. Dan untuk destruktif kita tak mula dengan N sama dengan kosong, kita mula dengan N sama dengan 1. Tapi untuk konstruktif N kosong tak adalah. N kosong adalah, kalau kita cakap tentang central, so tak adalah. N kosong pun tak wujud sebab first konstruktif adalah central bright. Okey. Okey. N sama dengan kosong adalah central bright, N sama dengan 1 adalah first bright fringe from the central bright. Okay,
Okey, kemudian kita ada yang ini untuk awak tengok formula ini angular width dan juga width of central maximum ni datang daripada mana? Datang daripada destructive interference tadi. Kenapa jadi macam tu? Sebab the first dark adalah yang paling dekat dengan central bright. Sebab tu bila masuk N sama dengan 1 dapatlah lambda D over A. Kenapa ada darab 2 kat sini? Disebabkan kita nak total atas dengan bawah. Kalau tengok tadi dekat nota kita, saya padam sekejap yang ini. Kenapa dapat formula macam tu? Sebab jarak daripada first minimum to the central adalah Y1. Apakah formulanya tadi? N lambda D over A, sebab dia menyebabkan minimum ataupun dark. Okay. Tapi disebabkan saya nak keseluruhan jarak daripada atas dan bawah, sebab tu kita ada Y untuk total adalah 2 lambda D over A. Sorry, ini A, saya pakai D pula. Okey, sebab tu formula kita adalah 2 lambda D over A is the width of central maximum. Okay, so itulah dia formula yang kita ada, dan sedikit konsep berkenaan dengan single slit. Okay, so itu sahaja. Terima kasih. Saya akan buat tutorial punya video berkenaan dengan single slit juga. Terima kasih. Assalamualaikum.